Okey, kita record dulu. Okey, dalam taburan normal distribution. Okey, dalam taburan kebarang kalian dia ada dua bahagian, iaitu taburan binomial dengan taburan normal. Taburan binomial kita selalu jumpanya P kurungan XR. Lepas tu P Z sama dengan Z. Z kecil, ni Z besar. Lepas tu ini adalah untuk normal. Soalan, X ni apa? Apa? Tu pun boleh ubah tanda soal. Pun boleh ubah rawak. Okey. Betul. Pun boleh ubah rawak. Lepas tu dia tu apa benda? Pun boleh ubah rawak tu apa benda? Boleh bagi tahu tak sir apa? Okey. Situasi. Nampak kata situasi betul. Situasi betul. Lagi. Apa benda ni X ni? Ada jawapan lain. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Alert. Penting. Ni tengok sir. Okey. Tengok Okey, X ni adalah pemboleh ubah. Faham Pemboleh ubah. Sekejap, saya guna marker lebih kecil. Okey, ni adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil variable. Variable. VE ke VA? The variable. VA. Tak apalah kan? Okey, variable. Okey, dia adalah variable. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni boleh jadi apa benda? Dia boleh jadi benda yang ada unit atau tak ada unit. Contohnya berat, kg. Boleh jadi panjang. Boleh jadi bilangan. Okey, benda yang boleh diukur. Faham ke? Berapa berat, berapa tinggi, berapa jauh, berapa lah. Boleh faham ke? Boleh faham sekarang? Okey. Jadi, pemboleh ubah ini melibatkan X. Apa? Contohnya saya nak kata apa? Okey, bilangan mangga yang ada dekat suatu pokok adalah ada dalam 100 biji. X kita apa? Mangga. Faham ke? Faham? Faham bagi thumbs. Kan? Lepas tu dia kata, bilangan pelajar di dalam sesuatu kelas. Pelajar dalam satu kelas. X dia apa? Pelajar dalam satu kelas. Boleh faham ke? Boleh? Okey, kalau dia kata berat telur pula. Berat pasir itu adalah berapa. Berat pasir X. Faham ke? Dia boleh merujuk pada apa sahaja melibatkan situasi, benda atau jarak atau ukuran tertentu. Boleh faham? Faham ke? Boleh faham? Kejap lagi kita tengok soalan macam mana sebenarnya dia berlaku benda ni. Boleh? Okey. Bila dah kita faham ini, art ni apa? Art ni adalah berapa kita pilih. Choose. Randomly. Choose. Boleh faham ke? Apa yang kita pilih. Dan kita tahu dia punya formula. Apa dia formula dia? Ingat tak? Ingat tak formula dia? Sepadan Sepadan Dah note dah? Dah note sepadan dulu. Okey. Iaitu P X sama dengan R sama dengan N C R P berjaya. Okey. R Q N tolak R. Betul tak? Betul ke? Faham Okey, boleh? Ini. Okey. Ini kan formula ni kita guna. Okey, di mana P dengan R, P dengan Q, apa benda tu? Kamu tahu tak perkataan by ni apa benda? Tahu? Siapa boleh kata? By ni apa? By apa dia? Tahu tak perkataan by tu bermaksud apa? Dua. Yes, pandai. Siapa jawab tu? Afina. Yes, betul.
2. Di pun 2, bi pun 2. Bino, monocular. Binocular, 2. Faham ke? Okey, bermaksud 2. 2 apa? 2 berjaya atau gagal. P atau Q. P adalah kemungkinan berjaya, Q adalah kemungkinan gagal. Faham ke? Faham? Sebab tu namanya binomial. Kalau kemungkinan tu banyak, kita tak panggil binomial. Kita panggil polinomial. Biasa dengar? Biasa dengar tak? Polinomial. Biasa dengar? Nanti dekat universiti baru jumpalah polinomial ni. Okey. Jadi, bila kita dah tahu dia adalah bi, dia melibatkan berjaya atau gagal. Jadi, ini formula dia. Faham Okey. Untuk AdMaths, untuk awak faham menggunakan formula, awak mesti faham apa sebenarnya dia ni. P adalah kebarangkalian, X adalah variable. Dapat? Variable, R adalah pilihan yang kita ada. Pilihan yang kita buat. R ni kita tahu bilangan yang kita ada. N adalah bilangan yang kita ada. Yang ada dan choose R. P adalah kebarangkalian berjaya. Q adalah kebarangkalian gagal. R, N tolak R itu awak tahu lah. Boleh faham? Faham ke? Boleh. Alright. Jadi, inilah yang sebenarnya awak banyak guna dalam binomial. Boleh faham? Kita nak bagi normal pula ni. Nak cerita pasal normal ni. Boleh faham tak setakat ni? Tapi, kamu perasan tak? Untuk binomial ni, okay, dia banyak guna rumus yang melibatkan benda kecil-kecil je. Contohnya 10 orang, 12 orang. Perasan tak? Siapa perasan? Okey, 5 orang pelajar telah berkacamata dalam kelas, dia kata. Ada yang tak berkacamata. Mana yang berkacamata P. Yang tak berkacamata Q. Faham ke? Okey, dia pun tulis kebarangkalian pelajar berkacamata itu perempuan. Adalah dia punya kebarangkalian dia. Faham ke? Jadi pelajar tu adalah X. Okey, yang berkacamata yang kita pilih berapa? Faham ke? Boleh dapat macam tu? Okey, jadi saya tak nak pergi detail sangat yang bahagian binomial sebab kita nak pergi kepada normal distribution. Boleh? Faham Okey, macam mana kita nak kaitkan? So, pelajar berkacamata itu R lah. Berapa pulangan yang kita nak lah. Kan? Dia nak apa? Yelah, itulah. Boleh faham kan? Binomial. Alright. Ke memang saya nak kena terangkan juga binomial ni. Okey, cuba bagi tahu siapa yang ada masalah dengan binomial distribution? Binomial distribution ada? Kalau tak kita pergi satu soalan. Binomial distribution. Okey, mengaku cepat. Siapa yang memang masalah tajuk tu? Binomial distribution pun dia memang masalah. Dia memang tak faham apa sebenarnya yang berlaku. Ada? Oi, kena buat 2 kelas ni macam ni. Saya nak bezakan soalan. Okey. Ini memang masalah dengan tajuk tu. Okey. Okey, lagi dalam kertas 2 masalah. Normal distribution. Okey. Okey, ya memang dia akan bagi tahu itu adalah binomial. Okey. Kan. Ramai. Okey, tak apalah. Okey. Saya akan fokus pada normal distribution. Okey, saya akan tunjuk sikit je pasal binomial distribution. Boleh? Supaya kita boleh faham normal distribution ni macam mana perkaitan dia. Boleh? Faham? Okey, saya ambil satu soalan yang melibatkan itu. Okey, get ready. Get ready. Macam mana pula perkaitan dia dengan ini? Okey, get ready. Mana soalan dia? Contoh soalan. Mana soalan?
dalam normal distribution ni, contohnya awak kena tahu okey. Kita ambil satu contoh. Seni dulu bagi satu contoh. Kita ambil sekejap je, sikit je. Okey, saya ambil satu contoh soalan daripada contoh ini. Kejap. Saya terangkan secara ringkas sahaja. InsyaAllah daripada sini awak akan faham. Macam senang yang nak buat dia. Okey, baik. Okey. Alright. Okey, kita tengok. Saya sharekan screen. Kita akan buat sedikit ulang kaji tentang, semua boleh nampak saya dah share screen tu. Okey, baik. Sekejap. Mana last sekali? Sini. Okey. Okey. Alright. Okey, boleh nampak? Nampak ke tak? Nampak ke tak apa yang saya tunjuk? Okey, alright, ini. Boleh nampak? Clear? Hafiz okey? Boleh? Harun boleh? Okey, ini saya nak terangkan sikit pasal binomial. Sebab apa saya kena terangkan benda ni? Sebab kejap lagi kita nak terangkan pasal normal. Kalau dah tak faham benda ni, macam mana nak faham normal? Okey, ready? Ready, bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Halimah membeli 10 biji oren. Kita tengok Okey, Halimah membeli 10 biji oren. 10 biji oren ni apa? Oren tu adalah X ke R ke N. Okey, ini oren ni adalah X. Faham ke? Tetapi bilangan dia adalah N. Boleh faham? Boleh? Okey. Alright, jadi kebarangkalian oren itu dibelinya adalah masam. Ni dia bagi. Okey, kebarangkalian masam itu adalah 0.2. Bermaksud masam ini adalah berjaya, maka ini adalah P. Kalau P adalah 0.2, maka yang tak masam, kelab ke masin ke, kan? Itu adalah berapa? Kalau ini 0.2, maka ini adalah 0.8. Faham ke? Setuju? Setuju ke tak? Ke selaju sangat? Okey. Boleh? Okey. Sekarang ni dia kata, carikan kebarangkalian bahawa oren itu adalah tepat sebiji adalah masam. Tepat sebiji adalah masam. Bila tepat sebiji masam adalah P, X ni adalah oren sama dengan apa yang masam? Satu kan? Sebiji kan? Kita tulis satu. Itu cara tulis. Faham ke? Formulanya macam mana? N, C, R, P, Q. Ini adalah N, ini adalah R, ini adalah N tolak dengan R. Nampak tak ni apa yang dia buat ni? Faham ke? Faham sekarang? Boleh? Okey. Baik. Jadi inilah jawapan dia bila tekan kalkulator. Jangan tersalah tekan kalkulator. Faham ke? Boleh? Sekejap. Ada yang ni ke? Okey, kenapa 0.8? Sebab selain daripada P dia bagi masam, dia beri dia adalah 0.2. Sebab 0.2 tambah dengan 0.8 adalah sama dengan 1. Kebarangkalian mesti 1. Berjaya dengan okey, P dengan Q adalah 1. Cara tekan macam mana? Tekan satu-satu. Kan? 10 C
10C1 tak tahu nak tekan ke? Ada 10C1, come on lah. 10C1. Ni. Cara tekan. Nampak tak? Kan? 10C. C ni adalah sini. Jadi tekan shift, tekan C. Dan 1. Tekan dulu sama dengan macam tu. Akan dapat tu jawapan. Boleh ke? Faham ke? Boleh. Ameliana dah dapat? Boleh dapat tak, Ameliana? Okey, kalau dia bagi Allah. Okey, kalau dia bagi satu masam satu masin, okey, mana yang dia utamakan? Maka yang masam itu adalah P. Yang selain daripada itu adalah masin. Yang selain daripada itu adalah masam. Kalau dia bagi dua-dua, salah satulah. Awak declare macam mana? Faham ke? Okey, itulah jawapannya, caranya. Boleh? Dapat? Faham? Faham ke tak ni? Okey. Macam mana nak tahu P? Okey, ini yang dia bagi dekat kita. Okey. Sekarang ni dia bagi dibelinya adalah masam, kebarangkalian. P ni adalah kebarangkalian Ni. P ni adalah kebarangkalian. Okey, saya clearkan balik lukisan ni. Okey, tengok semula. Okay. Siapa tak ni tu, sila off mic. Sila off mic sedengar something. Okey. Kebarangkalian sebiji orang itu masam. Maka ini menunjukkan dah ini adalah P. P adalah dan Q. P adalah untuk kebarangkalian menang dan Q adalah kebarangkalian gagal. Faham ke? Menang dan gagal. Betul? Mute dulu, tolong. Tolong mute. Okey. Siapa lagi belum mute? Alright. Okey, boleh faham ke? Macam mana nak tahu P? P kan dia bagi tadi. Okey. P itu adalah sesuatu keadaan, situasi yang menunjukkan bahawa dia berjaya atau fokus. Okey, tentang itu. Okey, baik. Alright. Kejap. Okey. Di sinilah sebenarnya ayat dia yang kita kena cari. Di sinilah sebenarnya kalau kita dapat soalan ni, kita kena tahu X tu apa. Itu yang pertama. Lepas tu N dia ada berapa. Lepas tu pilihan dia berapa. Dan P dia apa, Q dia apa. Boleh faham? P dia apa, Q dia apa. Jadi bila awak dapat information ini, barulah awak boleh kira. Boleh? Faham? Dalam kes ini kalau kita tengok, P dia apa? Okey, 10 biji oren ni apa? Ini adalah N. Oren adalah X. Okey, R ni adalah soalan, dalam soalan. Ini R. Faham ke? P adalah ini. Ini adalah P. Kalau P adalah 0.2 dan Q kita dapatlah. Q adalah 0.8. Macam mana nak dapat? Senang je. 1 tolak 0.2. Faham ke? Faham itulah dia sebenarnya situasi ni. Nanti tak apa, saya akan tinggalkan soalan ini supaya awak boleh buat ulang kaji sedikit macam mana sebenarnya dia dapat. Boleh kalau fokus pada tajuk ini hari ni memang tak sempat habis kita punya normal distribution. Faham Boleh? Saya nak awak faham dulu apa sebenarnya binomial dulu. Boleh? Kan? Afrizah kata Px equal to 1 kena tulis juga ke? Yes, kena. Ini kena ni. Bila kita tulis ni baru kita boleh tahu nak tulis yang ni. Faham ke? Bila kita tulis yang ni baru boleh kita tahu yang ni.
kita kena ingat dia punya formula ini. Okey, formula ni diberi dalam exam, tak payah ingat pun. Okey, harus menggunakan itu. Boleh Abrina? Alright. Sekarang kita nak pergi kepada normal. Okey, yang apa yang less than more than ni saya tak nak sentuh, awak kena buat ulang kaji tentang dia. Tapi bila awak dah kenal X, awak dah kenal R, awak dah kenal P, awak kenal Q, awak akan tahu macam mana sebenarnya nak jawab. Boleh? Faham? Faham Okey, boleh kita teruskan kepada normal distribution pula? Boleh? Alright. Okey, stop share. Okey, kita tengok. Alright. Normal distribution. Apa sebenarnya perbezaan di antara normal distribution dengan binomial? Okey, normal distribution melibatkan Z. Macam mana? Apa ni? Sepadam dulu ini, boleh? Sepadam. Okey, dalam normal distribution. Okey, macam mana normal distribution? Okey. Allah, mana pula sebenarnya. Okey, baik. Ready? 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 Okey. Normal distribution adalah di mana kita buat secara normal distribution kerana apa? Kerana kita tak boleh solve dengan apa ni? Dengan polinomial dengan binomial distribution. Dengan kebarangkalian binomial kita tak boleh solve. Faham tak? Okey, dengan menggunakan rumus ini P X sama dengan R ni, okey, sama dengan NCR, okey, P Q ni R N tolak 1. Ini adalah untuk nombor-nombor yang kecil. Contohnya di antara 1, di antara 0 hingga 12, 0 hingga 10. Dia punya X ni. Faham tak? Nombor-nombor kecil. Sebab kita kena kira satu-satu, betul? Kita kena kira one by one sebab nak kira dia. Tapi dia akan jadi masalah kalau nombor tu besar. Contoh je 64 kg sehingga 100 kg yang punya kebarangkalian dia. Betul tak? Kalau kita guna yang ni 64, 65, 66, 67, 68 dan 9, ada kaedah yang menyebabkan kita tidak boleh nak kira guna ini. Tak logik nak kira guna ini. Kalau tak, kita kena masuk satu-satu nilai dan akhirnya kita memang tidak dapat nak kira dengan pantas, dengan cepat. Kan? Masuk-masuk nilai, bayangkan 64 sampai 100. Kan? Kalau 1 sampai 12 ni pun dah panjang jalan kira dia. Bayang nak masuk dalam satu-satu ni. Ni. 0, lepas tu 1, lepas tu 2, lepas tu 3, tambah kebaran kalian. Faham tak? Faham ke? Okey. Dia jadi masalah kalau dia punya X ni di antara ni 64 hingga 70. Ini tak banyak. 64 hingga 90. Dia dah mula problem nak pakai ni. Dia tak logik. Boleh faham tak? Boleh kah? Dia tak logik. Jadi apa yang dia perlu buat adalah dia kena tukar kepada standard tertentu, piawai tertentu menggunakan normal distribution. Okey, faham Dia harus menggunakan normal distribution. Macam mana? Dia menggunakan Z. Okey, awak selalu nampak P Z sama dengan Z kecil. Okey, persoalan sekarang. Kalau X tadi adalah variable, Z pula apa? Ni apa ni? Ini. Siapa boleh cakap? Z ni pula apa benda pula ni? Z besar tu apa? Z score. Score ni yang ni. Score yang ni. Wakil. Z besar ni apa? Siapa boleh jawab? Ungkapan. Salah. Tapi nak kata ungkapan. Salah. Apa? Dia ada kena mengena dengan X. Dia ada kena mengena dengan X.
Dia pun boleh ubah. Yes, dia pun boleh ubah. Dia ada satu lagi tambahan nama dia. Dia juga pun boleh ubah. Ada kaitanlah dengan X. Apa dia? Kenapa saya nak kena ajar benda ni dulu? Kan kalau buat graf terus kan lebih senang. Awak kena faham benda ni dulu, baru awak boleh faham yang lain. Ini asas dia. Okey, pun boleh ubah rawak. Itu X. Pun boleh ubah rawak X. Nana dia kata kan. Integer. Kau pandai-pandai lantak kan. Kan? Pun boleh ubah tak rawak. Kau pandai-pandai je kan tambah nama dia kan. Afina ni. Piawai. Yes. Ini adalah pemboleh ubah piawai. Tadi pemboleh ubah rawak. Biasa. Faham? Okey, sekarang pemboleh ubah piawai. Kenapa piawai? Piawai ni adalah kita panggil sebagai wakil lah. Wakil bagi X. Faham tak? Faham? Dia mewakilkan. Okey, mewakilkan bagi X. Jadi Z ni adalah mewakilkan bagi X. Sebab tu nak dapat Z ni dia ada formula. Iaitu Z sama dengan apa? X tolak dengan mu bahagi dengan standard deviation. Okey, boleh faham? Kan? Inilah dia piawai. Yang ini ada unit. Ada unit kadang-kadang. Yang ada yang ada unit, ada yang tak ada. Tapi Z ni adalah piawai dia. Tak ada unit. Dia adalah nombor dia. Mewakili. Faham ke? Okey, in English kita panggil apa? Standard variable. Standard variable. Standard variable. Boleh? Faham? Faham? Okey, Munirah. Faham yang mana lah? Standard variable. Kenapa ada standard? Sebab dia mewakili, dia mewakilkan. Okey. Dia adalah menggambarkan X. Tapi dia bukan X. Dia adalah menggambarkan. Faham ke? Sebab kita nak guna dia untuk digunakan dalam normal distribution. Iaitu melibatkan nilai-nilai variable yang besar-besar. Okey, nilai yang kecil-kecil boleh guna binomial distribution je. Kalau yang nilai yang besar-besar kena guna normal distribution. Faham ke? Faham? Sebab tu kalau awak perasan soalan-soalan melibatkan normal distribution, dia adalah melibatkan nilai-nilai yang besar-besar. Faham? Nanti boleh check dekat buku. Okey? Okey, jadi bila dia dah diubah kepada ini, inilah dinamakan sebagai skor. Faham? Z kecil. Skor. Boleh? Okey. Screenshot. Saya nak padam. Saya nak perkenalkan kepada ajar loceng pula. Boleh? Oh, baru faham hari ni Oh, baru kenal dia Kamu kena kenal dulu baru awak boleh faham. Faham kalau tak kenal macam mana nak faham? Okey, kalau faham bagi thumbs. Faham bagi thumbs. Dia mewakilkan. Ada yang kata, oh binomial distribution dengan normal distribution tak ada kaitan pun sebenarnya. Dia belajar kat mana sebenarnya tu? Sebenarnya dia ada kaitan lah. Dia sebab binomial distribution tak boleh nak solve. Sebab tu dia kena tukar jadi normal. Faham Okey, sepadam. Okey. Korang okey ke tak ni? Ke selaju sangat? Korang okey tak? Adakah okey? Insya okey. Ada tak yang tak faham? Saya minta maaf saya tak faham. Cakaplah, bagi tahu je. Nanti seulanglah sikit. Kan, ini kita nak cerita pasal normal ni, distribution ni. Normal distribution. Apa benda normal distribution ni? Taburan normal ni apa benda? Kan? Okey, taburan normal. Okey. Ready?
Bersedia? Sedia kita nak memperkenalkan gambar rajah loceng. Okey, gambar rajah loceng atau dalam bahasa Inggeris apa kita panggil apa? Bell diagram. Kan? Dalam bahasa Melayu kita panggil gambar rajah loceng. Okey, dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris kita panggil Bell diagram. Bell diagram. Dah cukup pula. Pandai-pandailah korang. Faham? Okey, ini Bell diagram. Yang ini adalah gambar rajah loceng. Ready? Okey. Gambar rajah loceng ni memang sangat penting untuk kita faham dia. Okey, dalam normal distribution. Okey. Alright. Okey. Okey. Ini kalau ini adalah dalam binomial, di sini adalah normal. Kita nak tengok beza dia. Korang boleh lukis sekali bersama. Okey. Yang ni silap. Yang ni tak duduk sini. Yang ni dia duduk tepi. Kan fx. Ini adalah x. Ini adalah binomial. Boleh faham? Untuk normal, dia tukarkan x kepada z. Skop. Boleh faham? Boleh. Dan ini adalah namanya adalah fz. Z ya. Ini adalah fx. Kebarangkalian. Ini adalah variables. Ini adalah standard variables. Faham ke? Ini adalah variables, ini adalah standard variable. Okey, dekat sini binomial mu dia ada nilai. Mu kat sini. Ada nilai something. Untuk normal, dia jadikan mu ni sama dengan kosong. The center. Tak nampak. Okey. Boleh? Okey, apa yang sama tu? Apa yang sama? Okey. Dalam ini adalah kebarangkalian P. Okey, fx dia adalah kebarangkalian. Tetapi dalam normal distribution, kebarangkalian dia adalah area. Area ini adalah kebarangkalian. Area atau luas. Okey, ini adalah kebarangkalian. Kebarangkalian. Ataupun probability ya. Probability. Kan? Probability. Menyumpah-nyumpah kalau tak reti nak jawab soalan. Kan? Huruf Z tu tak nampak. Dah ke? Dah kan? Nampak kan? Boleh kan? Okey, dia begitu. Boleh faham. Okey, ini probability dia dekat tepi. Faham. Sini. Faham? Awak baca kat sini X, lepas tu tarik kat sini, sini. Dia Bell Loceng juga. Kan? Tapi probability dia tepi. Kan? Itu adalah untuk binomial. Yang ni normal, probability dia duduk dalam ni, area dia. Boleh faham? Dia duduk dalam ni. Okey. Sebab tu, bila dicampur semua area ini adalah sama dengan 1. Sebab tu sebelah sini adalah 0.5. Sebelah sini adalah 0.5 juga. Kebarangkalian. Maka bila dicampur, dia akan sama dengan 1. 100%. Faham ke? Okey, kalau binomial kebarangkalian dia apa se? Binomial kebarangkalian lah. Px tu. Inilah dia. Come on. Ni Asyad ni. Inilah kebarangkalian Asyad. Boleh faham ke? Bila kita buat bentuk graf dia, nilai X dari sini ke bawah ni. Jadi ini dia probability dia. Boleh faham Asyad? Boleh? Boleh. Itulah dia. Okey, sekarang kita nak fokus pada normal distribution. Boleh? Ready? Ready bagi thumbs. Kalau dah ready bagi thumbs ke dah sangat so.
Rasa macam ni sangat lah. Kan, rasa nak kena rehat dulu lah. Kan, nak rehat dulu ke nak teruskan? Boleh ke? Komen sikit, nak rehat ke nak teruskan? Nak rehat 5 minit. Terus. Okey. Okey je, nak teruskan je. Kan, boleh? Okey. Okey, kita buat cool ni sikit. Okey, setakat ini boleh faham? Setakat ini boleh faham apa yang saya cuba terangkan tentang X, tentang Z, tentang kebarangkalian, tentang mu, ini ada nilai, ini adalah kosong. Boleh faham setakat ini? Boleh? Alright. Okey. Boleh? Alright. Okey, bila dah faham benda tu, barulah senang cerita kita nak cerita pasal normal distribution. Ready? Ready? Okey, gambar rajah loceng bagi normal distribution. Okey, yang ni saya kena guna pen yang berbagai supaya awak boleh senang nampak. Okey, baik. Okey, ini adalah graf loceng. Di sini adalah Z. Okey, di sini adalah FZ. Function bagi Z Okey. Boleh. Ready? Sekejap. Alright. Boleh sini? Okey. Dan di sini kita kena perkenalkan dulu. Kita kena kenal dulu. Okey. Ready? Ready? Dah lukis. Lukis sama-sama dengan saya. Boleh? Kita nak perkenalkan dulu ni. Bila kita dah kenal dia, baru kita boleh cerita panjang sikit. Okey, dah dapat lah. Okey. Dalam kebarangkalian Z ini adalah dia punya skor. Skor ni dia ada dua bahagian, kiri dan kanan. Boleh faham? Kiri dan kanan. Iaitu bahagian positif dan di sini adalah bahagian negatif. Kenapa kena ada positif dengan negatif sir? Just untuk melambangkan standard untuk mewakili 0.5 kebarangkalian belah sini. Faham ke? Kebarangkalian belah sini adalah 0.5. Bila dicampur kedua-duanya adalah 1. Faham Campur dua ni adalah 1. Okey? Di mana mu di sini adalah 0 dan dia punya standard deviation adalah ni adalah 1. Note. Sila note. Apabila dah diubah kepada standard deviation, apabila diubah kepada standard variable, maka ini dia jadikan sebagai kosong dan ini adalah 1. Sebab tu bila mu sama dengan kosong, sebab tu dia tengah-tengah. Boleh faham? Dia ada bahagian positif dan ada bahagian negatif. Dapat setakat ni? Boleh? Boleh? Okey. Maka 0.5 ni apa? 0.5 ni adalah luas dia. Okey, ini luas. Kiri dan kanan. Boleh faham? Maka di sini kalau ada satu nilai, okey, contohnya 0.2, maka di sini adalah positif. Kalau nilai di sini Z score dia adalah negatif 0.2. Boleh faham? Ini negatif yang saya masukkan ni. Ini positif, ini negatif. Boleh? Okey? Boleh? Okey. Jadi, bila total semuanya adalah 0.1, maka 0.1 pula 1, kebarangkalian dia adalah 1, maka bila kita tambah dan tolak, kita akan dapat dua bahagian ni adalah sama. Jadi kita faham sebelah ni pun kita dah tahu bahawa dia sama dengan sebelah kiri. Kita kira sama sebelah kanan, dia sama juga untuk sebelah kiri. Boleh faham ke?
Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Jadi sebab itulah dia punya graf jadual yang dia bagi tu, dia bagi sebelah aje. Boleh faham tak? Perasan tak dia bagi sebelah aje ni? Dia punya ni. Kejap. Saya bagi saya tunjuk Perasan ke tidak orang yang dia sebenarnya dia bagi sebelah aje benda tu. Allah. Kejap. Kita tengok atas. Mana nota yang saya bagi tadi? Ini dia. Okey. Nampak tak sebelah je tu dia bagi? Paling tinggi berapa? 0.5. Perasan tak? Orang perasan ke tak ni? Okey, tak apa kita bagi. Nampak tak? Ni. Paling tinggi 0.5. Dia tak ada 0.6. Betul tak? Ni. Ni 0.5 ni paling tinggi. Okey? Paling rendah 0.00001 dekat dengan kosong. Nampak Jadi sebenarnya dia bagi belah mana? Dia bagi sebelah je. Ni sebelah sini. Dia bagi sebelah sini. Faham ke? Sebelah lagi adalah nombor yang sama. Jadi bila awak buat, awak kena pandai untuk tahu awak kira sekarang ni adalah bahagian yang mana. Itulah yang sebenarnya yang menyebabkan kamu keliru. Boleh faham ke? Okey, jadi kita kena kenal benda ni baru kita boleh tahu nak buat dia. Boleh faham? Nak buat nasi goreng, kita kena tahu bahan-bahan yang nak digunakan. Betul tak? Kan? Ini buat nasi goreng. Kau tahu nak buat nasi goreng? Tahu? Kan? Lepas tu pakai apa? Rasanya pakai pulut kot. Ambil kau. Kan? Buat nasi goreng pakai pulut. Cantik. Memang tak faham langsung lah. Faham Okey, dia jadi sebelah-sebelah begitu. Okey, boleh faham setakat ni? Yang ini? Boleh. Okey. Dah. Okey, kita pergi kepada satu bahagian iaitu macam mana sebenarnya mengira nilai kebarangkalian dalam ni. Okey. Banyak melukis kita hari ni. Okey, saya terangkan sikit lepas tu kita rehatlah sekejap. Boleh Okey. Bila kita lukis gambar jahat ini. Okey. Contoh, satu kebarangkalian dia bagi P, lepas tu dia nak Z more than 1.92. Okey, ada kalkulator bersama dengan awak? Ada? Okey, follow bersama-sama dengan saya, boleh? Mungkin ada yang pakai yang baru EX kan, yang MS. Tapi saya ada yang MS je. Ada yang ni, yang bodoh ni. Okey. Okey, yang biasa je lah. Yang bodoh pula, yang biasa. Okey, kalau kamu pakai yang EX tu, kamu kena faham macam mana sebenarnya cara nak guna. Alright. Kalau kita buat ni adalah 1.9 ni kat mana? 1.92 ni kat mana? Kat sini. 1.92. Okey, bila dia kata more than, ingat tak more than? Ramai pelajar dia pergi hafal. Ni saya nak bagi tahu. Mungkin sebelum ni rasa macam keliru. Okey, yang ni bukan tanda more than. Dah pening. Kan sabar. Tengok, ini adalah tata tanda. Dia ikut di mana kita baca. Kod mana kita baca, faham? Kalau kita baca kat sini, ini more ni besar. Ni kecil. Ni besar daripada X. Kalau kita baca daripada sini, dia akan jadi X kecil daripada Y. Faham ke? Kalau kita baca daripada sini, Y besar daripada X. Kalau kita baca daripada X, X kecil daripada Y. Faham ke? Faham ke? Selama ni saya hafal je benda ni. More than, less than. Itu lah jadi kita tukar tu. Faham? Faham? Jadi, itu yang jadi tukar. So, ini adalah tata tanda. Awak tak boleh menghafal dia. Dia bukan nama dia more than.
Dia bukan nama less than, bukan. Dia macam mana cara awak baca, boleh faham daripada mana ke mana. Ni ke sini. Boleh? Oh, baru tahu hari ni, sir. Kesian kamu, dah form 5 dah baru tahu hari ni. Tapi alhamdulillah, kan? Tapi alhamdulillah dapat ilmu baru hari ni. Kan pasal ni. Sedang nak cerita pasal tu, sedang cerita pasal ni. Okey. Bila dia kata, nampak tak Z? Besar daripada ini. Faham ke? Besar daripada ini. Bermaksud kawasan lorikan dia adalah kawasan besar. Mana besar? Okey. Apa yang saya nak ajar hari ini adalah kamu selalu gunakan R. Tahu tak nak guna dia? Siapa tak tahu? Taib. Saya tak tahu ke macam mana nak guna R. Ada tak? Kalau kalkulator punya. Okey. Kalau awak guna kalkulator FX, apa ni FX pula dah. EX tu, kan yang EX tu, dia terbalik. Dia selalu kira belah sana. Dia ke sana. Tapi yang guna yang ni, awak boleh guna tiga-tiga. Awak guna P atau guna R. Kalau P dia ke sana. Kalau R dia akan guna ke sana. Faham ke? Boleh? Okey. Ni, saya nak ajar dulu macam mana cara nak guna. Awak tekan mode 2 kali. Mode. Okey, ada nampak SD? Nampak SD? Okey, tekan satu. Wajah. Dah. Hilang semua. Betul lah, tapi dia ada SD kat atas tu. Kecil. Settle. Faham? Okey, lepas tu tekan shift. Okey, lepas tu tekan shift. Tekan 3. 3 ni distribution. Dia tulis DIS. Jangan keluar macam tu. Dia tekan P, Q, R. Boleh faham? Boleh tak? Dapat tak? P, Q, R. Tekan 3. Tekan R. Kita nak guna R. Okey, boleh? Bila dapat R, maka kita akan tekan dia punya nilai ni. Okey, tekan 1.92. Tekan je sama dengan. Dapat macam tu? Dapat 0.02743. Dapat? Boleh? Okey. Maka awak akan dapat 0.02743. Okey. 0.02743 ni apa benda? Inilah kebarang kalian, itu yang dalam ni. Boleh? Iaitu dalam ni. Okey, Asyad kata apa? Kalau kalkulator putih tu masuk distribution cari normal CD. Ya, betul. Lepas tu lower tu ambil 1.92, apa tu letak besar. Nombor besar. Ya, betul. Kalau yang pakai kalkulator yang putih tu kan, ataupun yang EX, dia ada lower dengan upper. Lower upper. Lower ni, lower belah sini. Ini lower. Upper belah sana. Faham Maksudnya lower dekat mana? Lower adalah 1.92. Okey? Apa dia unlimited? Unlimited ni awak letak je nombor besar-besar. Contohnya 999999 ke, 10,000, 10 kuasa 10 ke. Dia macam tu lah. Boleh? Tak dapat? Nisa Fakira, awak guna kalkulator apa? Sama macam saya? Okey, semula saya tunjuk. Ready. Kan? Masalah yang ni memang tu cara tekan kalkulator. Lain kalkulator, lain pula cara dia. Okey? Mana kalkulator awak? Oh, yang tu. Awak cari distribution. Yang tu kena cari distribution. Dia ada R, ada P, ada Q. Okey, cuba. Awak tekan, dia akan keluarkan. Dia ada A, B, C, D, E. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Distribution. Awak tekan distribution. Normal distribution.
Ada tak? Alah, tak ada pula kalkulator tu dengan se. Kalkulator putih tu tak ada dengan se. Macam mana? Okey, dah dapat tak? Normal distribution, lepas tu R. Awak cari R. Yang putih tu masih lagi guna R juga. Distribution tu. Dah dapat dah? Ke belum dapat lagi? Nisa? Belum dapat lagi? Macam mana? Macam mana? Okey, normal distribution. Okey, tak apa. Awak buat nota ni. Okey, nota ni supaya awak boleh nampak sebenarnya macam mana ni. Untuk kalkulator standard yang hitam, yes. Yang hitam ni standard. Yang ni standard yang biasa. Macam yang, kalau yang dulu yang first version yang ada warna biru tu kat sini. Yang bercantum tu. Kan? Kalau awak pakai yang putih, yang tu lain sikit, yang advance sikit. Sebenarnya kalau guna yang tu dia lebih mudah sebenarnya pengiraan awak. Pengiraan lebih mudah. Yang ni basic. Yang ni basic. So kurang-kurangnya awak ada standard ni. S ni. Boleh Boleh? Okey. Kalau tak dapat, kalau awak punya kalkulator tu lain, jadi awak kena ni. Awak kena faham macam mana kita buat ni. Kita kira ni. Okey? Saya akan tunjuk jalan kira dia. Boleh? Boleh? Saya nak tunjuk kat sini pun saya tak dapat sebab saya tak ni. Okey. Jadi bila kita kira ni, kita dapat 0.02734 So kita akan dapat sini. Boleh? Okey. Kejap. Mana saya punya ni tadi? Sorry. Kejap. Patut dah pening. Okey, dapat Boleh? Okey, kita cuba soalan yang kedua. Okey, kalau guna yang ni pula macam mana? Kita tukar dia. Kita nak kurang pula. Kurang daripada 1.925. Ada beza ke kalau kita sama dengan ke tak sama ke? Kan? Tak ada beza je. Just guna je. Dalam pengiraan normal distribution ni, yang ni tidak mempengaruhi. Faham tanda dia tu. Jadi kita just tengok dia menghala ke mana. Okey, dalam kes ini macam mana? Sekejap. Kita lukis balik gambar rajah loceng. Allah. Tulis balik semula. Okey, ready? Z adalah less than or more equal to 1.925. Okey, lukis gambar rajah loceng. 1.925 duduk sini. 1.925. Okey, less than maknanya bahagian ini. Okey? Okey, simpan kalkulator. Alright, kalau kita guna P, kita boleh terus dapat sini. Tapi kalau kita guna R, kita akan dapat sana. Faham tak? Guna R 1.925. Kalau kita nak dapat belah sini, kita kena tolak dengan yang ni. Okey, cuba kira R dulu dapat berapa? Dapat tak? 0.02743. Dapat? Yang tadilah. Kan? Betul kan? Yang tadi kan? Okey. Kita dapat 0.27343. Betul? Dapat? Boleh? Dapat tak? Apa? Kira yang ni. Kita nak tahu yang ni. Tetapi bila kita guna R, kita akan kira yang sana. Faham? Kita akan kira yang sini. Kita akan dapat ini. Boleh? Dapat tak? Cuba tekan R ni. Dapat tak? 1.27275. Dapat? 0.2711. Okey. Betul lah tu. Okey, dia macam tu. Okey. Jadi, bila dapat yang ni, kita dapat bahagian sini. Kita nak bahagian yang ni. Macam mana?
tolak dengan 1. 1 tolak dia. 1 tolak 1. Bahagian ni adalah 1 tolak 0.02711. Okey, cuba tolak. Dapat apa? 1 tolak dia. 0.02711. Dapat 0.97289. Okey, 729. Okey, 28. Okey, 9 sini boleh, betul. Faham ke? Okey. Okey, boleh? Okey, kenapa saya suruh fokus guna R? Saya suruh guna R je. Okey, sebab dia lebih memudahkan urusan awak bila awak fokus guna satu sahaja. Okey, sebenarnya boleh guna P. Macam mana guna P? Awak tekan je. P, awak tekan ni. 1.925. Yang mana P? Yang ni. Okey, kejap. Mana P? Shift 3 P. P1. Kan? Yang satu kan dengan P kan? Okey, tekan je 1.925. Okey, terus dapat jawapan. Okey, terus dapat jawapan dia. Faham ke? Dengan kata lain, kalau tekan R, dia akan kira belah sana. Kalau tekan P, dia akan kira belah sini. Boleh? Dapat tak? Dapat? Kalau terus tekan kalkulator, boleh. Tapi kena tunjuk jalan kerja. Nanti hilang markah sia-sia. Boleh faham ke? Nanti hilang markah sia-sia. Okey, dekat sini biasanya mencari nilai P dengan nilai R ni tak ada dalam exam. Kan? Dia tak ada dalam exam. Yang ni adalah asas penting untuk awak menjawab soalan exam nanti. Boleh faham? Ini adalah asas penting yang awak perlu guna untuk menjawab soalan nanti. Kena faham yang ni dulu. Sir, kalau jawapan beza sikit, tak apa ke? Contoh saya dapat 0.9725. 28. Oh, kalau 0.02, 0.03, boleh. Tak ada masalah. Yang penting 3 nombor ni. Okey, yang penting 3 nombor ni kena sama. Okey. Kalau dapat 28, masih lagi acceptable. Boleh diterima. So ambil 4 decimal point. Okey? Boleh? Okey, setakat ni boleh? Okey, belajar guna P dengan guna R. Kejap lagi kita akan lebih detail sikit. Boleh faham? Kita akan pergi lebih detail tapi kita rehat dulu lah. Lama sangat ni. Dah sejam lah ni. Kan? Kita rehat dulu sekejap, 5 minit. Minum-minum air, refresh. Lepas tu kita masuk balik. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Yang mana yang pakai kalkulator tu, belajar cara macam mana nak guna. Cepat. Kena belajar macam mana cara nak guna ni. Cepat. Boleh? Kita negatif. Okey, kita rehat sekejap. Boleh? Kita masuk balik kejap lagi.